الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. Alhamdulillah, tuan-puan, para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kita bersyukur kepada Allah serta salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana diberikan kita ini kesempatan sekali lagi untuk bertemu dan bertamu di dalam rumah Allah Jalla Jalaluhu yang mulia ini, yang di dalamnya kita bersama-sama berniat i'tikaf di hadzal masjid lillahi ta'ala, agar duduk-duduk kita ini diberikan oleh Allah Ta'ala akan hasanah fi dunya wal akhirah. Dan alhamdulillah ala kulli hal, kali kedua saya sampai ke sini. Yang pertama sebagai majlis perkenalan, dan pada hari ini seterusnya insya-Allah dengan panjang umur Allah Ta'ala kurniakan untuk kita meneruskan majlis halaqah ilmu ini, tazkirah ilmu ini, ta'allim ilmu ini, untuk sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Izzati, mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kerana terlalu banyak sangat perbuatan-perbuatan, perkataan dan segala tindak tanduk dalam kehidupan kita yang mengakibatkan rosaknya hubungan kita dengan Allah Jalla Jalaluhu. Maka dengan majlis ilmu ini, dengan izin Allah Ta'ala, kita dapat memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak ada lain, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, kita melakukan kebaikan, kebajikan, amal salih, tidak ada lain melainkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita baca Quran untuk taqarrub kepada Allah, kita berzikir untuk taqarrub kepada Allah, kita duduk majlis ilmu untuk taqarrub kepada Allah, kita bersedekah jariyah, haji wa umrah dan segala amal-amal kebaikan, tidak ada lain melainkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini adalah majlis yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Seperti mana yang saya maklumkan pertemuan-pertemuan yang lalu, setiap pengajian kita mestilah kita adanya rujukan, yakni adanya kitab. Jadi saya terpilih untuk membawa kitab Bidayatul Hidayah, ataupun kitab permulaan bagi segala jalan hidayah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih. Jadi saya sudah pun menunjukkan kitabnya, saya sudah WhatsApp dah tunjuk kitabnya. Jadi ibu-ibu dan puan-puan dan tuan-tuan bolehlah mencari kitab tersebut untuk didapatkan kumpulan nama dan sebagainya. Maka masing-masing carilah kitab itu dan kita gunakan sebagai rujukan kita dalam majlis ilmu kita di sini, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita hanya menceritakan sedikit berkenaan dengan kitab tersebut, iaitu pengarangnya Al-Imam Al-Ghazali, kemudian apa isi kandungan yang ada di dalamnya, kemudian beberapa perkara lagi lah. Kerana ibu-ibu dan tuan-tuan dan puan-puan belum lagi memiliki kitab tersebut, maka kita hanya sekadar membincangkan tentang hal ehwal berkenaan dengan kitab tersebut. Jadi pada pertemuan yang lalu, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, kita menyebutkan tentang Al-Hidayah, tentang hidayah, petunjuk, cahaya. Maka hidayah tersebut dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama yang kita sebut pada pertemuan yang lalu disebut sebagai Bidayah Al-Hidayah. Bidayah Al-Hidayah, yakni nama kitab yang kita belajar, nama kitab tu mengambil akan perkataan tersebut, Bidayatul Hidayah. Mal makna bidayah? Bidayah itu maksudnya adalah permulaan. Bidayah, permulaan. Al-Hidayah maka diterjemahkan permulaan bagi jalan hidayah. Permulaan bagi jalan hidayah, yakni petunjuk. Maka kita, kata Imam Al-Ghazali, perlu menempuh perjalanan permulaan yang disebut sebagai bidayah. Kemudian barulah kita dapat hasilnya yang disebut sebagai nihayatul hidayah. Nihayah al-hidayah. Jadi bidayah al-hidayah, pengakhirannya adalah nihayah al-bidayah, nihayatul bidayah. Pun ada nama kitab yang diambil ulama
menulis kitab meletakkan nama kitabnya Nihayatul Hidayah. Bermakna nihayah? Nihayah maksudnya adalah pengakhiran ataupun penutup bagi jalan hidayah. Nihayah. Jadi kita perlu melalui jalan permulaan untuk menyampaikan kita kepada jalan pengakhiran, yakni penutup. Selama ini ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, kita hanya maklum tentang hidayah secara keseluruhan, secara asas, petunjuk. Tapi kita tidak melihat secara yang lebih dalam seperti mana yang dilihat oleh para alim ulama, bahawasanya hidayah ni ada dua. Perjalanannya itu dua, iaitu mesti ada permulaan dan mesti ada pengakhiran. Mesti ada mula nak berjalan dan mesti ada destinasi yang nak dicapai. Maka itu namanya nihayatul hidayah. Pengakhiran atau penutup bagi jalan hidayah ataupun kesudahan bagi jalan hidayah. Jadi kita nak kenal sekarang ni kita semua tuan-tuan dan puan-puan sedang berada dalam jalan bidayah ke jalan nihayah. Mana mungkin kita nak tahu kalau kita tak belajar, tak mengaji, tak mengenal hidayah itu sendiri apa dia, maka mustahil bagi kita untuk nak memaklumkan diri kita yang aku ini sedang berada di atas jalan bidayatul hidayah. Sebab itulah kita terpanggil untuk membicarakan kitab Bidayatul Hidayah. Kitab ini adalah antara kitab akhir yang ditulis oleh Imam Ghazali di Damaskus, di Syria, di Masjid Al-Umawi di Syria, dekat Damsyik, Damaskus. Ditulis kat masjid kitab Bidayatul Hidayah. Dan kitab ini adalah kitab yang membahaskan tentang ilmu tasawuf dan tasawuf. Sebab kita ni ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau hidup kita belajar kita tapi tidak diseiringkan dengan ilmu tasawuf, maka sebutan ulama man tafaqquhin bila tasawufin faqad fasiqin. Orang yang berfiqah sahaja tapi tidak bertasawuf, maka dia orang yang fasik. Belajar semayang bagus, belajar Quran bagus, belajar puasa bagus, belajar haji bagus, belajar ibadat-ibadat bagus, tahu halal haram, sunat makruh harus, tapi tidak memiliki ilmu tasawuf, maka dia menyorong kita ini kepada jalan fasik. Kenapa? Belajar fiqh semayang bagus, 5 waktu cukup, 13 rukun, alhamdulillah, rukun syarat batal tahu, tetapi hati tidak dijaga. Maka terbitnya apa? Takabbur wa ujub wa sum'ah, segala sifat-sifat yang mazmumah. Apa jadi pada salat kita? Salat yang tidak mendatangkan kesan untuk menghindarkan kita daripada melakukan kekejian dan kemungkaran. Sebab itu mesti belajar ni, tuan-tuan dan puan-puan, tak banyak mana pun, tapi paling kurang dapat meliputi keseluruhan ilmu-ilmu yang penting. Belajar ilmu fiqahnya paling kurang sampai selesai fardu ainnya, fiqah. Belajar ilmu tauhid, mengenal Allah, sampai selesai akan fardu ainnya. Belajar ilmu tasawuf sampai selesai tahap fardu ainnya. Kok ia pun tak dapat nak sambung kepada ilmu fardu kifayahnya, paling kurang selesai fardu ain. Kerana setiap cabang ilmu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Belajar fiqah ada tahap sampai ni selesai fardu ain. Sambung lagi, itu dipanggil hukum fardu kifayah. Persoalan kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, termasuk diri saya sendiri, adakah kita setiap cabang ilmu itu sudah pun selesai ilmu fardu ain? Bab fiqah kita yang fardu ain ni mana? Apa yang dipanggil sebagai ilmu fiqah yang fardu ain? Yang mana satu? Tahap mana yang dipanggil fardu ain? Lepas tu dah kira fardu kifayah.
Yang panggil ilmu fardu ain, ilmu fiqh, tahap fardu ain ni sampai mana? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ibu-ibu ngaji banyak ni. Banyak ustaz ni. Sampai mana yang dipanggil fardu ain? Yang dipanggil fardu ain bagi ilmu fiqh, fardu ain bagi ilmu tauhid, fardu ain bagi ilmu tasawuf. Mana fardu ain? Tak boleh jawab ni macam mana ni? Kira tak selesai lah fardu ain Betul tak? Mana yang fardu ain bu? Senyap semua, pandang dinding, pandang langit, pandang siling ni. Mana fardu ain? Tu. Sebab tu saya kata belajar ni bukan kira banyak gurunya. Belajar ni bukan kira banyak kitabnya. Belajar ni bukan kira banyak majlisnya. Tapi belajar ni adalah kira alim ta'alimnya. Tu je. Biarlah guru seorang dua tapi alim. Biarlah guru seorang je tapi alim je. Sedutnya ilmu untuk guru tu sampai habis. Daripada yang jadi sekarang ni mengaji sana sini tok guru sampai 30 40 sampai lupa nama tok guru. Kitab mempunyai banyak tapi tak alim. Itu saya tak nak. Saya 24 tahun 23 tahun saya berdakwah ni, saya tak cukup-cukuplah orang mengaji ni sekadar nak seronok, nak halu telinga, cukuplah. Nak sampai dah kita belajar ni biar sampai alim. Paling kurang alim seperti mana guru yang mengajar, ataupun sebaik-baiknya lebih alim daripada dia. Setiap guru yang saya belajar, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, saya minta mereka merestui akan saya belajar dengan mereka, dan saya minta doakan saya menjadi alim lebih pada mereka. Itu doa saya minta. Dengan Syekh Abdullah Ridwan Al-Lubisi Al-Mandili hafizahullah di Sungai Rokam, di Ipoh. Saya kata, Syekh, saya nak belajar dengan Syekh, talaqi dengan Syekh ni belajar, tolong saya, bantu saya, doakan saya agar saya lebih alim daripada Syekh. Minta doa saya nak lagi alim daripada Syekh. Dia pun senyum. Saya nak alim seperti mana alimnya guru Syekh. Macam tu. Minta. Bukan untuk kita nak bermegah diri, untuk menyelesaikan akan hidup kita, untuk menyelesaikan ibadat kita. Tapi kalau hal fardu ain pun tak selesai lagi, macam mana nak mengaji benda lain? Maka fardu ain bagi ilmu fiqh adalah tahap dia. Sampai situ dipanggil fardu ain. Lepas tu fardu kifayah adalah bagi mengesahkan dan membetulkan segala rukun Islam yang 5. Boleh ingat tak? Bagi mengesahkan dan membetulkan rukun Islam yang 5. Maka belajar fiqh, belajar semayang, puasa, zakat, haji, sahkan puasa, sahkan semayang, sahkan zakat, sahkan haji, itu dipanggil fardu ain bagi ilmu fiqh. Semayang tu selesai, sah, sempurna, cantik, elok, itu fardu ain lah tu. Jadi selagi kita semayang, tak selesai lagi rukunnya, tak selesai lagi tentang semayang, masih lagi confused, masih lagi bertelagah, masih lagi tak faham, masih lagi bergaduh, bermaksud belum selesailah fardu ain kita. Tak selesai fardu ain, tuan-tuan dan puan-puan, akhirat esok Allah akan menyoal kita. Tak selesai fardu kifayah, tak apa. Kerana fardu kifayah ni seorang antara satu tempat, contohnya di kawasan ni, di kampung Merbau Sempak ini, ada seorang yang alim dalam bidang ilmu yang fardu kifayah, maka orang lain tak wajib, tak dosa dah. Tapi fardu ain, tiap individu Islam akan disoal. Itu dipanggil fardu ain. Jadi ilmu fiqh kita, tuan-tuan dan puan-puan, dah selesai ke belum fardu ainnya? Dah. Alhamdulillah. Jadi kalau saya soal boleh jawab lah ni. Kan? Rukun sembahyang yang 13 tu,
Boleh jawab lah kan? Kaitan dengan bab-bab semayang, rukun panjang, rukun pendek, rukun qawli, rukun fi'ali, rukun qalbi, betul? Betul tak? Takbir intiqalah wa takbir adatul ihram. Boleh jawab lah kan? Okey. Nantilah bila saya datang, saya soal lah. Alhamdulillah. Okey? Okey, itu fardu ain. Apa tu? Penting. Kena alim, bukan belajar je. Alim, buat dengan sempurna. Sebab tu nak belajar dengan saya, kena standby lah kalau saya tanya. Kalau saya tanya tak boleh jawab, tu maksudnya saya kena ajar sampai pandai lah. Betul tak? Tapi insya-Allah lah, takkan orang berbau sempak ni tak habis lagi fardu ainnya, ya tak? Mudah-mudahan selesailah semayangnya. Tak adalah bergaduh sama-sama sendiri. Engkau tak sah, aku sah, engkau tak sah. Sebab dah alim kan semua. Betul tak? Baik. Fardu ain bagi ilmu tauhid. Fardu ain bagi ilmu tauhid adalah bagi mengesahkan 6 perkara. Percaya pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari kiamat, pada qadar dan qada. Betul? Kena belajar rukun iman yang 6 tu untuk menyelesaikan akan fardu ain kita, sehingga dapat mengenal Allah, mengenal malaikat, mengenal rasul, mengenal kitab, mengenal kiamat, mengenal qadar dan qada, dan beriman dengannya. Kena belajar. Itu fardu ain tu. Dan fardu ain bagi ilmu tasawuf yang kita belajar dalam kitab Bidayah Hidayah ni, insya-Allah adalah bagi tahap fardu ain ni, ilmu tasawuf adalah bagi mencapai akan sifat yang terpuji dan membuang segala sifat yang terkeji. Belajar sifat mahmudah, sifat sabar, sifat redha, sifat tawakal, sifat-sifat yang mahmudah kena belajar dan diamalkan. Kemudian menghilangkan, membuang sifat yang mazmumah, sifat riya, ujub, takabur, sum'ah, segala sifat-sifat yang buruk kena buang. Maka itu hukum fardu ain bagi ilmu tasawuf. Selesai yang tu, insya-Allah tanggungjawab kita pada ilmu tersebut sudah selesai, yakni sudah tidak berdosa kita di akhirat nanti. Tinggi daripada itu fardu kifayah. Nak tambah. Okey? Sebagai contoh, saya nak buat senang, belajar ilmu Quran lah. Belajar membaca dengan betul, hukumnya fardu ain. Belajar baca betul, cukup dengung panjang pendek, itu hukum fardu ain. Tiap-tiap orang kena belajar. Tapi belajar pula mengetahui nama-nama hukumnya, qiraatnya dan segala tarannumnya dan sebagainya, itu dipanggil fardu kifayah. Tiba-tiba ilmu tajwid tak belajar, baca tak betul, tapi sibuk belajar tarannum, tarik lagu, pegang kepala sampai nak tarik lagu. Tapi ilmu bacaannya dengung panjang pendek, tak tahu sifat huruf, tak tahu makhraj huruf, tak tahu, maka orang ni sudah pun menyalahi kaedah tuntutan ilmu. Dia mengutamakan fardu kifayah, meninggalkan fardu ain. Dosa tak? Berdosa. Itu maksud. Faham kan? Boleh faham tak? Saya ajar sesuatu ni satu-satu nak bagi nampak. Jadi yang kita di sini ni dengan saya, insya-Allah dengan izin Allah, kita sedang nak membicarakan akan ilmu tasawuf. Ilmu fiqah lebih mudah belajar, alhamdulillah. Belajarlah tok-tok guru. Ilmu tauhid belajarlah sampai kenal Tuhan. Dengan saya di sini kita membicarakan ilmu tasawuf, tetapi di dalamnya ada juga perbincangan fiqahnya, ada perbincangan tauhidnya, ada perbincangan yang lain, tetapi memberatkan ke arah tasawuf. Ya, ini kitab Bidayatul Hidayah. Ini kitab dia. Dah terjemah dalam kitab Melayu lah ni.
Rumi, ya. Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih. Ia diterjemahkan oleh Syekh Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala alaih. Ya, nipis je, mudah je. Saya tak mau tebal-tebal lambat habis. Kita pun sebulan sekali, ya tak kan? Ya, sebulan sekali kalau tebal-tebal bila nak habisnya. Ya, tapi mengaji, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Kitab macam mana tebal ke nipis ke, habis tetap habis. Kalau bukan kitabnya habis, orangnya yang habis. Tak kan? Antara dua. Don't worry. Okay? Saya tak dapat gitar yang kedua. Setakat ni sekali lagi. Belum lagi. Sebab nak bagi tu tak tahu nak bagi yang mana satu. Sebab tak tahu nak celah kot mana ni. Nak bagi kat orang membawa sempak ni. Satu ni paling kurang dapat, alhamdulillah lah tu. Nak bagi yang kedua tu tengah mencari-cari. Kerana kalau saya bagi juga, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 tempat yang duk menunggu kat time tu. Kalau saya bagi juga kat berbagai sempak, merajuk pula yang lainnya. Jadi saya tengah susun dulu ya. Sebab masa ni sekali dah dulu. Dapat 2 kali, alhamdulillah. Okey? Sabar belajar. Biarlah sebulan sekali berjumpa. Biar rindu-rinduan. Betul tak? Ya. InsyaAllah. Apa tu? Lupa-lupaan. Jangan dilupa-lupakan. Janganlah lupa pula ibu ni. Ya. InsyaAllah. Baik. Terlupa. Jadi belajar tu ingat balik. Betul tak? InsyaAllah. Memanglah kalau ikut hati tu nak belajar tiap-tiap minggu. Betul tak? Ya, tapi masakan tak tahu nak buat macam mana saya. Serba salah. Ditelan mati mak je kan? Di luar mati bapak. Sebab masa yang saya ada tu memang tak ada dah. Waktu yang saya ada tu untuk nak bagi kuliah tu, tak tahu hari apa dah. Semua yang dah diisi berlaku. Kalau nak juga boleh lah. Pukul 11 malam lah boleh. Ya. Lepas isyak dia dah kan 11.30 malam boleh sampai pukul 12.30 kalau nak mengaji dah. Masa tu yang ada. Itu pun saya balik rumah pukul 10, 11 ya, 11.30 balik rumah, orang datang ke rumah pula ya, orang-orang yang bekerja siang hari, budak-budak muda datang pula ke rumah pukul 11 untuk nak belajar. Jadi saya alhamdulillah, saya nak bercakap tengah malam boleh sampai 2 pagi saya boleh cakap. Cuma yang nak mengaji tu larat ke tak larat je lah, merah-merah mata lah. Tak kan? 11 datang. Saya dah duduk kejap. Saya nak naik atas, bersalin baju dan sebagainya. Turun balik, 11 suku mengaji. Belajar Quran, yang belajar Quran. Belajar Tauhid, belajar Aqidah, belajar macam-macam. Sampai dah 1. Pukul 1 pagi. Barulah orang balik. Minum kopi dan sebagainya balik. Masa itulah baru saya nak berehat kejap. Macam tu. Jadi ibu, tunggulah. Kalau saya bagi tu lagi sekali tu, alhamdulillah. Okey? Biar sekali, jangan tak sekali pun. Faham tak? InsyaAllah sabar ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita nak tengok apa nama kitab ni yang disebut tadi, Bidayatul Hidayah. Yang keduanya adalah kita nak faham, kita belajar ilmu tasawuf ni sampai tahap mana yang paling kurang, iaitu fardu ain tadi. Okey, di dalam kitab ini membicarakan semua sifat baik, adab-adab dalam melaksanakan taat, adab-adab meninggalkan maksiat, semua dalam ni ada. Maka kata ulama lah, barang siapa yang memahami dan mempelajari akan kitab Bidayatul Hidayah, maka selesailah sekurang-kurangnya ibadatnya kepada Tuhan. Bidayatul Hidayah memang banyak barakah di kitab, masya-Allah. Sehingga ulama-ulama besar pun membincangkan kitab ini hingga mereka mengatakan ramai di antara orang yang belajar kitab ini mendapat akan tanda-tanda makbulnya akan ibadat mereka. Kerana apa? Kerana kitab ni ditulis oleh Imam Ghazali dengan hati yang penuh keikhlasan dan ketulusan untuk nak mendidik akan umat Islam itu sendiri. Maka Al-Imam Al-Ghazali kita tahu beliau ni dilahirkan pada tahun 450 Hijriah. 450. Maka 450 kalau dengan kita kurang lebih kurang 1000 lah, kurang lebih lah. Kita 1444 nak masuk 45 dah. Jadi dia tahun 450 Hijriah dan dia meninggal pada tahun 505. Maksudnya umurnya berapa bro? 55 tahun. Muda. 55 dia dah meninggal. Itu Imam Ghazali. Dan dia ni adalah orang
Iran. Imam Ghazali ni orang Parsi, orang Iran. Kampungnya, negeri dia nama Tus di Parsi. Dan kampungnya nama Ghazal. Ghazal. Sebab tu namanya gelaran Al-Ghazali. Orang Arab ni, orang-orang belah sana ni, mereka akan meraihkan tempat mereka, kampung mereka, keturunan mereka. Sebab tu letak belakang Ghazali dan sebagainya. Kita orang Melayu tak letak semua tu, tahu tak? Jadi kalau orang merbau sempak nak buat apa? Merbau sempaki. Ada kan? Selanjuri, Selangor dan sebagainya. Orang Arab macam tu. Mereka meraihkan nama tempat lahir mereka dan sebagainya. Tetapi ada yang mengatakan Imam Ghazali ni, nama Ghazali tu bukan sebenarnya nama tempat saja, tapi nama moyang dia. Moyang dia, salah seorang moyang atuk dia ni, tukang pintal benang, tahu tak bu? Pintal benang. Kan daripada bulu kambing tu, nak buat jadi kapas, nak jadi benang tu kan? Yang memintal tu, bila memintal tu, nama benda tu Ghazal. Ghazal. Jadi atuk dia ni kerja buat benda tu, maka dapat gelaran Ghazali. Maka Imam Al-Ghazali mengambil gelaran daripada atuk ni. Jadi ada dua pendapat, mengatakan sebenarnya nama tempat kampung dia dan sebenarnya nama moyang dia, Ghazal. Jadi dipanggil Al-Ghazali. Nama dia siapa? Tahu Ghazali je kan? Imam Ghazali. Nama dia Muhammad. Nama dia Muhammad. Macam Imam Syafi'i. Nama dia Muhammad. Tapi orang gelar Imam Syafi'i. Syafi'i gelaran siapa? Moyang dia. Dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Muhammad bin Muhammad Idris. Kemudian belakang baru Asy-Syafi'i. Imam Ghazali pula Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, kemudian baru Al-Ghazali. Maksudnya bapaknya nama Muhammad, atuk dia pun nama Muhammad. Ini orang Arab. Orang Melayu tak nak. Orang Melayu mesti takkan nak sama dengan nama bapak. Takkan nak sama dengan nama atuk. Orang Melayu dia buat apa? Nama bapak dengan mak digabung-gabungkan. Betul? Maknya nama Mahani. Bapaknya nama Yahya. Jadi digabung, nama anaknya Yamaha. Nama motor. Yahya dengan Mahani. Mak nama Suzana, bapak nama Zaki, gabung jadi Suzuki. Itulah orang Melayu kita. Mereka tak mengambil sebenarnya orang-orang Arab yang mengambil nama tok nenek moyang mereka. Itu sepatutnya dibuat. Jadi Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Anak bapak nama Muhammad, atuk nama Muhammad juga. Itu orang Arab meraihkan nama-nama bapak dan juga tok nenek mereka. Jadi itu Imam Ghazali. Dan dia ni, Imam Ghazali ni orang yang cerdik. Duduk di Tus tu, di Iran. Orang Iran ni hebat tu. Sebab itulah Iran didatangkan oleh Allah ujian besar, iaitu dipenuhi dengan fitnah Syiah. Sebab orang Iran ni orang hebat. Imam Ghazali kata orang Iran ni kalaulah ada ilmu di bulan, orang Iran pertama yang akan sampai ke sana. Menunjukkan kesungguhan, kehebatan mereka. Sebab tu ibu-ibu, ada yang dah sampai Iran tak? Pergi tengok. Cantik Iran. Tapi pergi-pergi sana tak tahu nak cakap apa lagi tu. Syiah semua. 99.9% Syiah. 0.01% dia orang Ahli Sunnati wal Jamaah di sana. Yang lain semua Syiah. Semua semayang pakai batu. Pak Imam semayang dalam tanah. Kemudian mereka semayang pula kadang-kadang hanya 2-3 waktu sahaja, yang lain dijamakkan. Orang Iran ni, orang Syiah ni dijamak sepanjang umur, tahu? Bukan sebab pergi travel, bukan sebab musafir, lah, sebab hidup. Bila saya tanya kenapa yang buat apa ni jamak qasar sepanjang hayat, dia kata hidup ni kan satu pemusafiran, pulak dah. Mati esok baru sampai, dia kata destinasi. Jadi hidup ni musafir boleh buat jamak qasar. Dah macam tu pula. Ya. Mereka dalam Syiah sendiri terpecah kepada berpuluh golongan. Ada Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Syiah Isna Ashar. Jadi ada di antaranya yang ekstrim, ada yang tak ekstrim dan sebagainya. Maka kita ulama Ahli Sunnati wal Jamaah membincangkan Syiah yang mengakui bahawasanya syahadah perlu ditambah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa aliyu karamallah,
maka dia telah terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kita tak kata orang kafir, kita kata terkeluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan apabila ada di dalam kalangan Syiah yang mengatakan bahawasanya menghina-hina, antaranya menghina Aisyah radhiyallahu anha, menghina akan Sayyidina Umar wa Uthman wa Ali tak, Umar dan segala sahabat. Mereka hanya menerima 2 orang sahabat sahaja, Sayyidina Ali dan Ja'far bin Abi Talib, 2 orang saja. Yang lain mereka katakan kafir, na'udzubillah min dzalik. Maka mereka itu terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Dan yang lebih dahsyat sekali, Ismailiyah, mereka mengatakan bahawasanya Jibril tersalah menurunkan wahyu. Sepatutnya dekat Ali, bukan dekat Muhammad, tapi tersalah. Astaghfirullahalazim. Maka ini mereka. Maka ahli sunnah wal jamaah berpendapat mereka-mereka ini terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu saya kata tadi, Imam Ghazali, orang Parsi, orang Iran hebat, tapi mereka diuji. Bila tempat Islam yang hebat bangkit, musuh-musuh Islam akan memastikan mereka diruntuhkan. Iraq hebat, menjadi tempat Baghdad ketika zaman Abbasiyah, ketika kerajaan Abbasiyah, termasuklah Khalifah Harun al-Rashid, menjadikan Baghdad tempat para ulama berkumpul. Hatta Imam Syafi'i pernah duduk situ, Imam Ahmad bin Hanbal pernah memang duduk situ, Imam Malik pernah sampai situ, dikumpulkan ulama-ulama. Apa jadi Baghdad hari ini? Hancur Iraq. Jadi nak bagi tahu, tempat yang hebat-hebat memang akan dihancurkan oleh para musuh-musuh Allah Jalla Jalaluh. Okey? Jadi Imam Ghazali Tus, duduk di Iran. Orang Iran asal, Al-Ghazali ni. Lalu dia ni alim, belajar masa kecil-kecil lagi. Tok-tok guru yang ada di Tus dah kehabisan ilmu untuk nak sampaikan kepada dia. Ini saya kata tadi, belajar biar sampai kering ilmu tok guru. Faham tak? Macam ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan nak belajar dengan saya, lagilah senang keringnya saya. Sebab bukannya alim pun saya ni, tak kan? Jadi ibu-ibu sedut dah sampai habis. Tak banyak, seminggu habis lah. Tak kan? Ya? Jadi ambil ilmu tu biar sampai alim. Jangan jadi macam sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya khawatir ramai yang belajar sana sini, situ sini, sana sini, tapi akhirnya menimbulkan kekeliruan. Keliru. Ustaz ni cakap macam ni, ustaz cakap macam ni, macam mana nak buat, macam mana? Jadi macam kan? Macam baru-baru ni korban kan? Tak korban? Dah confused. Ustaz ni kata buat seekor kambing boleh buat untuk satu keluarga. Oh, yang kata tak boleh, yang ni kata boleh. Macam mana ustaz? Saya kata ustaz pening kepala lah. Kita dah ada hukum syariat kita. Rasulullah SAW dulu memang pernah buat seekor kambing. Nabi kata, ya Allah, ini korbanku dan korban kepada sekalian umat-umatku yang tak mampu berkorban pada tahun ini. Rasulullah dikhaskan, dipanggil sebagai khususiyat buat Muhammad SAW boleh buat macam tu. Kita umat tertakluk pada syarak yang telah ditetapkan. Kalau kata kambing, seorang saja atas seekor kambing. Lembu boleh pecah 7, unta boleh pecah 7, kambing kibas seorang seekor. Itu dah ditetapkan oleh hukum syarak. Tak payah pula kita ustaz-ustaz sekarang ni sibuk pula nak syarahkan, oh Nabi pernah buat macam tu maka kita pun boleh buat. Tak. Ada benda yang Nabi boleh buat, umat tak boleh buat. Ada benda yang Nabi diperintah buat, umat pun diperintah buat. Antaranya Nabi boleh kahwin sampai 11 orang. Kita boleh? Oh, tak boleh dah. 4 pun tak larat. Betul tak? Ya? 4 saja dibenarkan. Rasulullah 11. Adakah bermaksud kita umat boleh buat? Tak boleh. Sama halnya macam tadi korban. Tu saya kadang-kadang kawan-kawan saya menceramah main lagi, ya Allah bersemangat. Saya kata aku cili pula budak-budak ni sekarang. Sebab apa? Sebab bercakap tak memikirkan bagaimana yang sesuai untuk orang ramai yang hadir padanya. Jangan cakap sebarangan sehingga menerbitkan confuse di kalangan orang-orang yang belajar. Sebab tu haram hukumnya seorang orang yang alim menyampaikan ilmu yang menerbitkan keliru bagi umat. Wajib sebagai guru menerangkan supaya tak keliru dah. Oh macam tu rupanya, oh macam tu sepatutnya. Itu tugas seorang guru. Tak boleh keluar ayat-ayat sehingga yang datang belajar, ustaz pun balik, tok guru pun balik, dia sama dia pening kepala.
Macam mana ustaz tu, betul ke tak? Macam mana ni, saya confused lah. Confused. Lama-lama tercabut fuse tu. Itu dia. Ini kita kena belajar betul-betul ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi ini Imam Ghazali. Nanti bila dah ada kitab ni masing-masing, kita akan buka tengok macam mana cerita pasal Imam Ghazali sedikit. Kemudian muqaddimah dan sebagainya. Hari ni saya hanya nak muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim. Okey? Alright. Bismillahirrahmanirrahim, pembuka kitab. Tapi belum masuk lagi muqaddimah pun. Ini hanyalah muqaddimah bagi penterjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik. Semua benda kata Nabi SAW, setiap amalan tidak dimulai abda'u bi bismillah, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka terputuslah ia. Sahabat tanya, mahia, apa yang terputus ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, terputus daripada keberkatan. Setiap kerja tak mula bismillah, putus barakah. Ibu-ibu masak kat rumah, masak ayam halal, korban elok, daging korban bersih cantik. Tiba-tiba ibu-ibu masak tak baca bismillah, tak ada barakah. Halal tak? Halal. Tapi keberkatan tak ada. Apa maksud barakah ni ibu-ibu dan tuan-tuan dan puan-puan? Barakah ni maksud apa? Apa maksud berkat? Berkat. Sikit tapi cukup. Lagi? Ada jawapan yang lain? Ke sama je jawapan? Berkat tu maksudnya sikit tapi cukup. Ya. Lagi? Banyak tak cukup? Tak berkat lah tak? Tak berkat tu. Jadi sebenarnya berkat ni maknanya adalah ziyadatul khair. Itu maksud barakah yang tepat. Apa maksud ziyadatul khair? Bertambahnya kebaikan. Ibu-ibu bertambah umur, sambut hari lahir. Betul? 70-60 tahun. Bertambah umur, bertambah baik ke tidak? Bertambah baik, bertambah amal saleh, bertambah elok, itu tanda umur yang barakah. Makan tadi, breakfast. Nak tahu makanan tu barakah tak barakah? Makan kenyang alhamdulillah dan badan rasa ringan, mudah untuk nak melakukan amal kebaikan. Itu tanda barakah. Rezeki dapat, suami bagi duit, gaji dapat tiap bulan, makin dapat tiap bulan, bertambah gaji dan sebagainya, sikit ke banyak ke, ada ruang duit itu digunakan untuk kebaikan. Itu tanda barakah. Sikit ke banyak ke, barakah yang paling penting. Kerana apa? Kalau banyak pun duit tapi tak ada barakah, banyak tapi tak cukup-cukup, nak bagi sedekah tak sempat, habis gitu saja. Itu tanda tak berkat. Duit tak banyak, gaji sikit je, cukup makan alhamdulillah, tapi ada duit untuk masuk tabung masjid nak sedekah. Itu tanda barakah. Faham tak? Ada kereta baru, tanda barakahnya kereta tu, kereta baru tu makin kerap dia datang masjid, makin kerap dia pergi mengaji, makin kerap dia buat kebaikan. Tapi kalau ada kereta baru cantik besar, tapi nak pergi masjid pun tak mau bawa. Simpan di selimutnya. Tak mampu nak bawa ke masjid, makin jarang pergi mengaji, sibuk pergi berjalan ke KLCC. Itu tanda tak barakah. Faham tak? Faham tak tu? Itu dia. Itu maksud barakah. Ziyadatul khair. Itu maksud barakah. Bertambahnya kebaikan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu bismillah ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan dah belajar tafsir kan, kalau belajar bismillah, kalau nak belajar tafsir tadabbur dengan saya, bismillahirrahmanirrahim ni mungkin makan masa 3 ke 4 siri untuk bismillah saja. Belajar bismillah. Apa dia ustaz ni bismillah sampai 4 kali ni? Tak pandai ke ustaz? Bukan pasal tak pandai. Bismillah tu terlalu luas. Baru saya teringat kenapa Tok Guru saya dulu, almarhum, dia sempat bertemu dengan Tok Bahaman. Tok Guru saya sempat ketika dia jadi askar tentera Wataniyah dulu kan, tentera Melayu,
dia bertugas di Pahang. Sempat dia jumpa dengan Tok Bahaman di rumah Tok Bahaman. Ketika itu Tok Bahaman umur mungkin dah 100 lebih lah, tua dah. Tapi Tok Bahaman ni pelik sikit dia. Kalau jumpa siang, bongkok 3 dia. Bongkok 3. Jumpa malam, tegak diri. Itu Tok Bahaman. Wallahu a'lam. Ya. Jadi bila jumpa tu, ketika Tok Guru saya nak balik ke Kuala Lumpur, dah siap-siap nak balik, dia sempat pergi ke rumah Tok Bahaman. Dia kata, Tok, tolonglah bagi wasiat Tok, apa-apa nak bagi amalan ke doa ke Tok. Tok Bahaman duduk dalam rumah, kat rumah gadang, rumah besar dia. Tok Guru saya duduk kat tangga besar, kat tangga batu, duduk kat bawah tu. Bagi Datuk apa-apa tu, ada pesanan wasiat untuk saya nak balik tu. Maka Tok Bahaman kata apa di kepala Tok Guru saya? Bismillah. Tok Bahaman kata, Bismillah. Amalkan Bismillah. Jadi Tok Guru saya dalam hati macam kita lah. Ish, takkan Bismillah je, tak? Tapi Tok Guru saya tak kat mulut, tak berani. Dari hati. Ish, macam macam tu kan? Bismillah je ke? Macam tak? Tak sempat nak keluar kat mulut. Tok Bahaman tahu rumah kata, Bismillah boleh bunuh orang, dia kata. Terkejut Tok Guru saya. Bismillah boleh bunuh orang. Orang faham kan? Bismillah ni boleh bunuh orang. Nak bagi tahu, Tok Guru saya dengar-dengar, Masya-Allah. Balik dia pun mengkaji, dipanggil saya datang ke rumah, bersembang tentang Bismillah. Masya-Allah. Faham Bismillahirrahmanirrahim ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Masya-Allah. Nikmatnya ya Allah. Bahagianya ya Allah. Kuat kita ini Bismillah ni. Patutlah ada orang amal Bismillahirrahmanirrahim 41 lah, apa Bismillah 5, sebab powerful Bismillah ni. Kalau faham betul tafsiran Bismillah daripada titik ba tu, titik ba ni titik tu sampai ekor mim rahim tu, ya Allah ya salam. Dalam tu ada dunia dan akhirat seisinya dalam tu. Tu hebat Bismillahirrahmanirrahim. Dia jangan main-main. Sebab tu dengan Bismillahirrahmanirrahim boleh jadikan benda tu berkat tak berkat. Hebat tak Bismillah? Hebat. Tanpa Bismillahirrahmanirrahim tak berkat. Minum air ni gok gitu je, syaitan minum sekali. Tapi bila Bismillahirrahmanirrahim, bertempiaran lagi syaitan. Nampak tak? Itu yang Nabi SAW pernah tengok sahabat makan. Sahabat tu makan, Nabi senyum. Senyum Nabi tengok. Sahabat sebelah tanya, Ya Rasul, kenapa senyum tengok dia makan? Tak, Nabi kata, masa dimula makan tadi, dia tak baca Bismillah, tak baca doa. Maka syaitan makan dengan dia. Tapi tiba-tiba tengah-tengah teringat, sahabat tu baca doa, Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillah awal dan akhir. Syaitan yang makan sama-sama tadi, muntah keluar makanan tersebut. Powernya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau belajar Bismillah kat sini pun, kalau kita belajar Bismillah, sebulan sekali tu, setahun pun habis. Hebat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak takkan Tok Bahaman kata Bismillah boleh bunuh orang. Hebat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibu, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa pun. Saya pesan ke anak saya, apa pun, ambil pensel pun, ambil pen nak belajar tu pun Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kan di rumah saya, pembantu rumah saya di rumah, dia tu dah jadi orang pembantu rumah Indonesia. Setiap gerak dia Bismillah. Ambil kursi nak panjat, nak ambil barang, Bismillah. Naik basikal dia nak roller, Bismillah. Malu kita. Kalau tidak menghidupkan hidup kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu, abda'u bi Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan segala langkah, segala benda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab, Bismillahi dengan nama Allah. Mula segala benda dengan nama Allah. Alam semesta jadi dengan Allah. Semua mula daripada Allah Jalla Jalaluh. Kalau Allah tak jadikan setitik permulaan bagi alam semesta, tak ada kita hari ni.